warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita terus menikmati nikmat kesihatan dan dapat lagi kita teruskan siri pembelajaran subjek Lughatul Quran ataupun bahasa Arab bagi KAFA tahun 4. Yang mana tajuk pada kali ini kita akan tengok berkaitan dengan ad-dhamair, iaitu kata ganti nama. Okey. Apa yang kita nak kongsikan dalam video kali ini adalah berkaitan dengan apa sebutan kata ganti nama bagi orang yang tak ada di depan kita, ataupun dipanggil dalam bahasa Arabnya adalah lil ghaib, bagi orang yang tak ada depan kita tapi orang tu lelaki, sama ada seorang, dua orang ataupun lebih daripada itu. Kemudian kita akan tengok juga berkaitan dengan ad-dhamir lil ghaibah, ataupun merujuk kepada kita bercakap tentang orang perempuan, sama ada seorang ataupun dua orang ataupun tiga orang dan ke atas, bagi orang perempuan dia panggil lil ghaibah. Okey, kata ganti nama. Okey, kita tengok. Okey, ad-dhamair, kata ganti nama, terbahagi kepada dua bahagian. Okey, yang kita nak bincang pada kali ini iaitu lil ghaib. Lil ghaib ni merujuk kepada lelaki. Lil ghaibah merujuk kepada perempuan, ataupun lil ghaib tu muzakkar, lil ghaibah muannas. Okey, muzakkar dan muannas. Lil ghaib, lil ghaibah. Okey, kemudian dia ada pula pecahan dia kepada mufrad, untuk kita cakap berkaitan dengan seseorang, seorang sahaja, mufrad satu, iaitu kata ganti namanya adalah huwa, dia. Okey. Kemudian musanna, kita nak bercakap tentang orang lelaki yang dua orang. Okey. Perkataannya adalah huma, kata ganti namanya huma. Okey, kemudian jamak. Jamak ni kata ganti nama untuk ramai orang lelaki tapi dia orang tu tak ada depan kita. Kata ganti namanya adalah hum, mereka. Okey, kemudian lil ghaibah bagi orang yang tak ada depan kita tapi dia adalah muannas, iaitu perempuan. Okey, mufradnya adalah hiya. Kalau seorang perempuan, seorang wanita, dia mufrad seorang, kata ganti namanya adalah hiya. Okey, kemudian kalau musanna bagi musanna muannas, okey, bagi perkataan muannas ataupun orang perempuan, kita panggil ataupun dia punya kata ganti namanya adalah huma. Okey, seterusnya kalau jamak bagi muannas, jamak muannas, jamak bagi orang perempuan yang ramai tapi diorang tak ada depan kita, kita sebut kata ganti namanya adalah hunna. Okey, yang mudahnya kita nak hafal huwa huma hum bagi lil ghaib, hiya huma hunna bagi lil ghaibah. Okey, kita tengok. Okey, seterusnya kita nak tengok berkaitan dengan kaedah ad-dhamiru lil ghaib. Kaedah-kaedah bagi kata ganti nama untuk lelaki, lil ghaib, orang yang tak ada depan kita tapi dia lelaki. Maksudnya kita tak bercakap dengan dia. Okey? Kalau yang sedang kita bercakap, kawan kita lelaki ke apa ke, dia panggil mutakallim, orang tu di depan kita tapi kita nak bercakap tentang orang yang tak ada depan kita. Sebab tu dia panggil lil ghaib. Okey, sekali lagi saya jelaskan ya. Okey. Kita tengok kaedah dia. Okey, kalau huwa untuk seorang lelaki, kaedah dia tidak ada penambahan huruf pada isim. Misal mudarrisun, tidak ada penambahan huruf pada isim yang selepasnya. Dia ada dhamir huwa, kemudian dia ada isim dia, kata nama dia. Contoh kat sini dia bagi mudarrisun, seorang guru. Okey?
Dia tak ada apa-apa penambahan. Dia ataupun perkataan yang kekal, huruf yang kekal, huruf yang asal. Okey. Kemudian kalau huma, okey, untuk dua orang lelaki, kaedah dia ada penambahan huruf iaitu alif dan nun pada isim, pada kalimah ataupun pada kata nama. Contohnya mudarrisani, mudarrisani, dua orang guru. Tadi mudarrisun, kalau dua orang dia akan jadi mudarrisani, ada tambahan alif dan nun. Okey, kemudian yang ketiga hum. Okey, untuk untuk bercakap berkenaan dengan individu ataupun sekumpulan lelaki. Okey, sekumpulan lelaki iaitu 3 ataupun lebih. Dekat sini jamak. Ingat huwa mufrad, huma musanna dan hum jamak. Okey, bagi yang jamak ni, hum ni, okey, dia ada penambahan huruf waw dan nun pada isim. Okey, pada kata nama tu ada penambahan huruf waw dan nun. Contoh dia mudarrisuna. Okey, mudarrisuna. Perkataan asal dia mudarrisun tambah waw dan nun jadi mudarrisuna. Maksud dia ramai guru. Seorang guru, dua orang guru dan ramai guru. Okey. Kita tengok contoh-contoh ayat dia. Antara contoh ayatnya adalah okey, misal contoh ayat dia, okey, ni untuk huwa. Kita nak cakap huwa mudarrisun fil madrasah al-ibtidaiyah. Dia seorang guru lelaki sekolah rendah. Okey, dia seorang guru lelaki di sekolah rendah. Huwa mudarrisun. Okey, fil madrasatil ibtidaiyah. Okey, kalau huma pula bercakap tentang, kita nak cakap tentang dua orang guru. Huma mudarrisani fil madrasatil ibtidaiyah. Okey, dia berdua adalah guru lelaki di sekolah rendah. Okey. Kemudian yang ketiga, hum mudarrisuna fil madrasatil ibtidaiyah. Hum mudarrisuna. Okey, tadi kalau hum dia ada penambahan waw dan nun. Jadinya hum mudarrisuna fil madrasatil ibtidaiyah. Mereka guru lelaki di sekolah rendah. Okey? Boleh beza mudarrisun, mudarrisani, mudarrisuna. Okey. Dan dhamir dia adalah huwa, huma, hum. Okey, boleh? Okey, contoh yang lain. Okey, bagi huwa. Okey, seorang lelaki, kita tengok contoh yang lain adalah huwa najihun fil imtihan. Iaitu dia seorang lelaki yang berjaya dalam peperiksaan. Ataupun contoh yang kedua, huwa juga huwa zahibun ila suq. Dia seorang lelaki sedang pergi ke pasar. Okey, kemudian kita tengok contoh huma. Okey, huma najihani fil imtihan. Huma najihani fil imtihan. Mereka berdua lelaki telah berjaya dalam peperiksaan. Okey. Kalau hum yang perkataan jamak yang ramai, kita akan sebut hum najihuna fil imtihan. Mereka semua merujuk kepada orang lelaki telah berjaya dalam peperiksaan. Okey. Okey. So, seterusnya kita tengok qaidatun ad-dhamiru lil ghaibah. Okey, macam mana pula kalau kita nak tengok kata ganti nama bagi orang yang tak ada depan kita tapi kita merujuk kepada orang perempuan, sama ada seorang ataupun dua orang dan tiga orang ke atas. Okey, 3 orang ke atas tu dipanggil jamak, 2 orang musanna dan seorang tu adalah mufrad. Okey, jangan keliru. Okey, kita tengok kaedahnya. Kalau seorang kata ganti namanya ataupun domirnya adalah hiya, ada penambahan huruf ta marbutah pada isim. Contohnya tabibatun. Okey, seorang doktor. So kalau muzakkar ataupun lelaki kita panggil tabibun. Tapi bila dia kita bercakap tentang doktor perempuan, dia akan jadi tabibatun. Dia akan bertukar. Okey, dia akan bertukar kepada ada penambahan huruf ta marbutah dekat situ. Okey, kemudian kita tengok huma.
Okey, bagi kata ganti nama ataupun dhamir huma, kaedahnya ada penambahan huruf ta, alif, nun pada isim, pada kata nama. Okey, berdua. Okey, dua orang doktor, contoh dia tabibatani. Daripada perkataan tabibun, bila dua orang doktor perempuan, dia akan jadi tabibatani. Okey, seterusnya hunna. Okey, ramai doktor perempuan ataupun mereka doktor perempuan. Dia ada penambahan huruf alif dan ta pada kalimah isim itu, kata nama tu. Okey, contoh dia tabibatun. Okey, perkataan asal dia adalah tabibatun. Jadi tabibatun, ramai mereka ialah guru doktor perempuan. Okey, kita tengok contoh ayatnya. Okey, bagi hiya kita nak tengok ayat dia adalah hiya tabibatun fil mustashfa. Hiya tabibatun fil mustashfa. Dia seorang doktor perempuan di hospital. Okey. Kemudian yang kedua, huma. Huma ni untuk dua orang doktor. Huwa tabibatani fil mustashfa. Dia doktor, dua orang perempuan di hospital. Diorang berdua adalah doktor perempuan di hospital. Okey, macam tu. Seterusnya, hunna tabibatun fil mustashfa. Hunna tabibatun fil mustashfa. Mereka adalah doktor perempuan di hospital. Okey, boleh hiya, huma, hunna. Hiya jadi tabibatun, huma jadi tabibatani dan hunna jadi tabibatun. Dia ada, kalau kita tengok dhamir apa dan apa yang kena ubah, ini adalah kaedahnya. Okey, kita tengok contoh-contoh yang lain pula. Contohnya adalah kalau kita nak cakap dia seorang seorang perempuan yang berjaya dalam peperiksaan. Ayat dia hiya najihatun fil imtihan. Hiya najihatun fil imtihan. Nak kata mereka berdua pula, bagi huma, dia akan jadi ayatnya adalah huma najihatani fil imtihan. Huma najihatani fil imtihan. Mereka berdua merujuk kepada orang perempuan telah berjaya dalam peperiksaan. Kemudian kalau hunna, dia akan jadi hunna najihatun fil imtihan. Mereka semua orang perempuan berjaya dalam peperiksaan. Okey, jangan tertukar. Hiya seorang, huma dua orang, hunna tiga orang dan ke atas. Okey. Kemudian contoh yang lain bagi hiya, kalau hiya zahibatun ila suq. Dia seorang perempuan telah pergi ke pasar. Kalau huma zahibatani ila suq. Mereka berdua sedang pergi ke pasar. Ataupun hunna zahibatun ila suq. Mereka orang perempuan sedang pergi ke pasar. Okey, kena kuasai antara dhamir dan isim dia. Apa yang perlu ditukar? Kalau hiya tambah ta marbutah, kalau huma tambah ta alif nun, dan kalau hunna tambah alif dan ta dekat belakang perkataan asal tu. Okey. Semoga apa yang kita kongsikan hari ini dapat memberi manfaat untuk kita semua untuk mengulang kaji pelajaran ad-dhamair, iaitu berkaitan dengan kata ganti nama lil ghaib dan lil ghaibah. Okey, apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.